Pegawai tugas kanan yang mulia Pengiran Raja Saraf Binti Pengiran Haji Kamaludin Sebelah Pengarah. Seterusnya pemimpin yang dinamis, berwawasan dan berjiwa gentar, dan juga perlu memfokuskan pada visi dan juga misi sekolah ke arah wawasan 2035. Seterusnya pelaksanaan pertama, menguatkuasakan fakta pendidikan wajib untuk sekolah dan juga pertahanan. Inilah diantara asas atau ciri di mana sistem pendidikan pada suatu pertahanan itu dengan adanya keadaan wajib ini, murid-murid akan sentiasa mematuhi peraturan di sekolah. Kemudian menerapkan entrepreneurship skill dalam silibus di sekolah-sekolah sebenarnya di peringkat rendah maupun menengah, yang mana pada masa ini kita telah tahu juga banyak entrepreneurship skill yang telah diterapkan. Ketiga, integrasi entrepreneurship dan juga kemahiran berpikir dalam mata pelajaran. Seterusnya, memantapkan dan membanyakan program-program arah kualiti pengajaran dan juga pembelajaran. Pelaksanaan seterusnya ialah menjadikan school leadership program sebagai langkah permulaan ke arah kepemimpinan yang efisien dan dinamis, serta mampu menjaga sikap daya saing warga sekolah. Sumber dan kekuatan, keterampilan interpersonal ini merupakan ciri yang penting ke arah kepemimpinan yang efisien. Kemudian misi dan misi sekolah diaplikasikan. Ada 7 strategi yang memantau visi dan juga misi. Kekuatan hati dan keberanian dalam memimpin sekolah. Seperti mana yang kita tahu, kekuatan dan juga kerentanan dan juga keberanian pemimpin sekolah dalam membuat keputusan mampu mengubah persepsi masyarakat. Warga sekolah menilai kekuatan dan juga kelemahan, di mana setiap pemimpin perlu mengetahui kekuatan dan juga kelemahan setiap sekolah, di mana mereka diaturkan untuk bertugas. Yang mana jika kita dapat kelemahan sekolah itu, pemimpin yang efektif mampu mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Kemudian pemimpin yang berwawasan, visionary leaders, this is what we need. Artinya pemimpin yang berwawasan mampu untuk merancang dalam jangka masa yang tertentu, contohnya dalam masa 5 tahun, 10 tahun, seterusnya menuju kepada wawasan 2035. Inspirasi, kesetaraan dan kepuasan diri. Dan seterusnya ialah pemantauan dan juga insentif dari Kementerian Pendidikan. Pemantauan dan juga insentif amatlah diperlukan bagi sekolah, khususnya bagi pemimpin sekolah, agar mereka lebih produktif dan juga bermotivasi tinggi. Saya tidak juga lupa untuk mengungsikan beberapa cabaran daripada perbincangan pada pagi tadi. Pertama, dari segi budgeting, yaitu pelaksanaan program sekolah. Sekolah mengharapkan satu budget, mungkin budget tambahan bagi sekolah untuk mampu bergerak membuat program-program yang dirancang. Seterusnya, planning strategis. Ini juga merupakan sebuah cabaran bagi setiap pemimpin, yang mana kemampuan untuk membuat perancangan planning yang berkesan yang mana diperlukan. Khusus pada itu, pemimpin memerlukan kursus-kursus ke arah menjadikan satu kebolehan untuk membuat planning yang berkesan. Mentaliti masyarakat, the mindset ibu bapa juga memainkan peranan penting ke arah membawa sekolah menuju wawasan 2035. Penilaian PSA bagi sekolah rendah, mungkin masyarakat ataupun persepsi masyarakat menilai kejayaan sebuah sekolah hanyalah kepada pemeriksaan saja.
walau bagaimanapun, insya Allah persepsi akan diubah sedikit demi sedikit, di mana kejayaan sekolah istilah dinilai secara keseluruhannya, maksudlah yang bukan akademik dan non akademik. Tekanan guru besar meningkat merupakan satu cobaan. Keharapan meninggalkan sekolah, kurang fokus dalam pemantauan sekolah. Walau bagaimanapun, tekanan ini tertakluk kepada persepsi guru besar sendiri ataupun pemimpin-pemimpin sekolah. Ada di antara pemimpin yang mampu menjadikan perkara ini satu beban yang kecil saja. Karena apa? Kebanyakan mereka mampu membuat satu empowerment pada guru-guru. Apabila meninggalkan sekolah, guru-guru yang tinggal di sekolah mampu melaksanakan walaupun guru besar tidak berada di hadapan ataupun di sekolah bersama dengan mereka. Seterusnya ialah catatan. Pemimpin sekolah jangan ditukar dalam setahun ataupun 2 tahun. Ini merupakan daripada pendapat dari kumpulan 6. Kenapa perlu guru besar itu bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun? Ini merupakan hasil juga yang kami dengar daripada Puan Fauzia kemarin, yang mana daripada pembintangan beliau menyatakan sekurang-kurangnya 5 tahun bagi seorang pemimpin agar mampu melaksanakan, merancang dan juga menganalisa ataupun membuat kejayaan, membawa kejayaan sekolah. Pelaburan negara dalam pendidikan awal kanak-kanak juga perlu dibuat perancangan dan juga program. Perlu menambah prasarana guru-guru yang kemahiran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dari segi prasarana pula, ingin saya menekankan di sini, prasarana harus diselaraskan pada semua sekolah agar ianya dapat kira sekolah mempunyai warga yang kecil ataupun warga yang lebih besar. Persekolahan daripada umur 3 tahun. Karena apa? Persekolahan di awal umur mungkin dengan mengadakan KJ1 dan KJ2 mampu mempersiapkan diri anak-anak untuk mengarungi dan juga dapat mengikuti pelajaran pada peringkat tahun 1 ataupun seterusnya di peringkat rendah atas dan seterusnya ke peringkat menengah. Perlu ada guru pendamping bagi prasekolah, pengiktirafan kepada sekolah-sekolah dan pemimpin, dan juga ada tujuan untuk mereka lebih bermotivasi. Pengiktirafan bagi pemimpin, benchmarking dan juga insentif perlu. Karena apa? Ia akan menjurus kepada school ranking, yang mana sekolah-sekolah di negara ini menuju wawasan 2035 mampu untuk berdaya saing dan juga menuju ke arah sekolah yang antara bangsa. Jadi sekian itu daripada kumpulan 6.